Alright guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Bycam Studio, informasi bola sepak terbaik untuk anda. Jadi untuk video kali ini aku nak bercerita mengenai pencapaian skuad bawah 23 tahun dalam aksi kelayakan sejak 2013 hinggalah edisi ke 2020. Jadi untuk edisi pertama Wish AFC pada tahun 2013, waktu AFC masih menggunakan term Under 22, bukan macam sekarang Wish Under 23. Jadi pada edisi pertama Malaysia diletakkan dalam aksi kelayakan bersama-sama dengan Korea Selatan, tuan rumah Myanmar, Filipina, Vietnam dan juga Taiwan. So waktu tu Malaysia memenangi 3 perlawanan dan juga kalah 2 game. Antara Malaysia menang adalah bertemu dengan Vietnam 3-0, bertemu dengan Filipina 7-0 dan bertemu Taiwan 4-2, dan Malaysia kalah dengan Korea Selatan 2-3 dan tuan rumah dengan Myanmar 2-1. Jadi dengan hanya 3 kemenangan dan juga 2 kalah, Malaysia telah menduduki di tempat yang ketiga dan Malaysia gagal untuk layak ke pusingan akhir Piala AFC Under-22 2013 apabila hanya juara kumpulan dan juga naib juara kumpulan dan tempat ketiga, which 2 tim saja yang layak ke pusingan akhir. And then pada edisi kelayakan 2013 tu juga, Rozaimi mencipta nama apabila menjadi penjaring terbanyak dalam aksi kelayakan dengan 10 gol. Jadi antara pemain-pemain tumpuan pada edisi kelayakan pada tahun 2013 itu adalah seperti Rozaimi, Tamil Arasu dan juga Wan Zaharul Nizam. And then pada tahun 2016, Wish AFC telah menggunakan term baru, menggunakan Under 23 pula, dan juga format untuk aksi kumpulan juga telah berubah. Wish tak banyak dah pasukan dalam kumpulan, hanya ada 4 ataupun 5 pasukan. Jadi pada edisi 2016, Malaysia telah diundi dalam kumpulan I bersama-sama dengan Jepun, Vietnam dan juga Macau, dan Malaysia menang hanya 1 perlawanan dengan Macau 2-0 dan kalah 2 perlawanan dengan Vietnam 1-2 dan juga Jepun 1-0. Dan Malaysia mengakhiri di kedudukan yang ketiga dan gagal layak ke pusingan akhir. Jadi untuk pengetahuan semua juga, pada edisi 2016 ni Malaysia telah menjadi tuan rumah dan semua aksi kelayakan tersebut berlangsung di stadium yang hanya tinggal sejarah sekarang, iaitu Stadium Shah Alam. Jadi antara pemain tumpuan pada edisi 2016 ni adalah seperti Syarul Azwari, Nazirul Naim dan juga Farhan Roslan. And then untuk edisi seterusnya adalah pada tahun 2018. Bagi aku untuk 2018 ni lah merupakan skuad paling terbaik, paling berjaya, paling untuk skuad Under 23 Malaysia. Jadi pada edisi ketika itu Malaysia telah diletakkan dalam kumpulan H bersama-sama dengan tuan rumah Thailand dan juga musuh tradisi Derby Nusantara iaitu Indonesia dan juga Mongolia. Jadi pada edisi kali itu Malaysia telah memenangi 2 perlawanan, 3-0 dengan Indonesia, 2-0 dengan Mongolia dan telah tewas 3-0 dengan Thailand. Jadi pada akhir pertandingan Malaysia telah menjadi juara dan telah layak ke pusingan akhir AFC Under-23 untuk pertama kali dalam sejarah. Jadi antara pemain tumpuan dalam edisi 2018 tu adalah 3 trio paling berbahagialah bagi aku, iaitu Syafiq Ahmad, M. Tanah Balen dan percaya atau tak percaya, nama Jafri Firdaus Chu ketika itu adalah cukup mantap untuk 3 trio ini. Jadi seterusnya adalah edisi pada tahun 2020. Jadi ini merupakan antara tragedi yang cukup malang, cukup sedih untuk skuad bawah 23 tahun kerana kita gagal layak ke pusingan akhir. Walaupun skuad kali ini cukup berpengalaman, and then kita pula bermain di tuan rumah dan kita juga target untuk sampai ke Olimpik, namun kita gagal disebabkan apa? Disebabkan jumlah jaringan yang sedikit. Jadi ketika edisi kelayakan ketiga itu Malaysia telah diundi dalam kumpulan J bersama-sama dengan Laos, dengan Filipina dan juga dengan China. Jadi untuk aksi bertemu Laos, Malaysia hanya mampu menang 1-0. Dengan aksi bertemu Filipina, Malaysia menang 3-0 dan seri 2 sama dengan China. Walaupun Malaysia mengutip 7 mata, namun sayang disebabkan jumlah jaringan kita yang sedikit, kita hanya mampu untuk menjadi naib juara dan gagal layak disebabkan apa? Kita hanya berada di kedudukan ke-7 untuk the best runner up. Hanya beza 1 gol saja dengan Arab Saudi telah meranapkan impian kita untuk layak ke pusingan akhir. Jadi antara pemain tumpuan ketika aksi kelayakan tersebut adalah Safawi Rashid, and then Akia Rashid dan juga Faisal Halim ketika itu. Memang cukup sedih lah ketika itu. Aku rasa yang aku pun pergi kat Stadium Shah Alam ketika seri 2 sama dengan China tu. Memang penyokong, memang fan cukup
Sugul cukup-cukup sedih ketika itu. Jadi bagi pendapat korang rasa skuad kali ni mampu ataupun layak ke pusingan akhir buat kali kedua? Jadi bagi pendapat aku cukup yakin, cukup positif skuad kali ni mampu pergi jauh. So sekarang kita dah ada 6 mata. Jadi untuk pertemuan bertemu Thailand, kalau seri pun sudah memadai untuk kita menjadi juara kumpulan. Tapi kalau boleh kita bagi menang lah untuk kita tambahkan lagi keyakinan pemain-pemain kita. InsyaAllah aku cukup yakin skuad kali ni mampu pergi jauh. Jadi itu sajalah video aku untuk kali ni. Selamanya Harimau Melaya, selamanya Malaysia boleh. Akulan, Assalamualaikum.